Semua orang dan Sheila kembali ke kehidupan biasa. Walaupun Sheila sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak pada masa itu, tetapi dia masih tidak melupakan kawan baiknya. Dia pernah berkata, setiap kali dia menghadiri parti kawan-kawannya, Sheila sentiasa mengawasi sekelilingnya dan berfikir, adakah mereka ada berkaitan dengan kes Angela? Hai, apa khabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Memoir dan Seram. Kisah benar video hari ini ialah tentang seorang wanita bernama Sheila di Amerika. Pada tahun 1982, Sheila adalah pelajar baru di University Southern Methodist di Texas. Kebetulan dia bertemu rakan sebilik yang bernama Angela Samota. Dengan beberapa hari, hubungan mereka menjadi rapat dan juga menjadi kawan baik. Tidak lama kemudian, Angela telah berpindah keluar dari asrama. Walaupun mereka berdua tidak selalu berjumpa seperti dahulu, tetapi hubungan mereka masih baik dan selalu berjumpa di sekolah. Sheila berfikir mereka akan bersama-sama menghabiskan pelajaran selama 4 tahun di universiti. Duka citanya, hubungan mereka terpaksa diputuskan selama-lamanya selepas 2 tahun kemudian. Pada malam 12 Oktober 1984, Angela dan 2 kawannya, seorang lelaki dan seorang perempuan, mereka bersama-sama pergi ke State Fair of Texas berjalan-jalan. Pada masa itu, boyfriend Angela ada kerja pagi pada keesok hari, maka dia tidak mengikuti Angela pergi dengan kawan-kawannya. Angela dan kawannya pergi ke bar Rio Room selepas berpesta. Selepas itu, Angela membantu keretanya menghantar kawannya pulang ke rumah. Selepas Angela menghantar kawannya pulang ke rumah masing-masing, Angela sempat pergi ke rumah boyfriendnya untuk mengucapkan selamat malam. Kemudian, Angela barulah seorang diri pulang ke rumahnya. Kira-kira jam 1.45 pagi, boyfriendnya tiba-tiba menerima panggilan telefon dari Angela. Dia berkata ada seorang lelaki menggunakan telefon rumah dan bilik mandi. Pada masa itu, boyfriendnya masih tidak pasti apa maksud Angela. Adakah lelaki itu sudah berada di dalam ketika Angela pulang ke rumah, ataupun Angela membenarkan lelaki itu masuk ke dalam rumah? Pada mulanya, Angela berkata, "Talk to me." Tidak lama kemudian, Angela berkata, "Be right back." Selepas Angela menutup telefon, boyfriendnya mulai merasa sangat bimbang keadaan Angela. Apatah lagi, boyfriendnya sudah menelepon beberapa kali kepada Angela, tetapi Angela masih tidak menjawab telefonnya. Dia terus memandu kereta ke rumah Angela, lalu boyfriendnya tidak berhenti mengetuk pintu rumahnya, tetapi pintu masih tutup dan tidak dibuka oleh Angela. Keadaan ini, boyfriendnya segera menghubungi polis dan memberitahu keadaan Angela. Polis tiba di rumah Angela pada pukul 2.17 pagi. Kemudian, polis memecahkan pintu dan cuba menyelamatkan Angela. Duka citanya, mereka terlambat menolong Angela. Mereka mendapati Angela baring berbogol di atas katil. Dia juga berdarah kerana ditikam oleh pisau. Kematian Angela menyebabkan Sheila merasa terkejut dan sedih. Dia selalu bersembunyi di dalam bilik dan menangis. Sheila tidak dapat menghadapi kehidupan universiti yang penuh dengan kenangan Angela. Akhirnya, dia membuat keputusan berhenti belajar di universiti. Hampir setahun polis menyiasat kes Angela, tetapi bukti-bukti masih tidak mencukupi mencari pembunuh itu. Lama-lama kemudian, kes Angela menjadi kes yang tidak dapat diselesaikan. Semua orang dan Sheila kembali ke kehidupan biasa. Walaupun Sheila sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak pada masa itu, tetapi dia masih tidak melupakan kawan baiknya. Dia pernah berkata, setiap kali dia menghadiri parti kawan-kawannya, Sheila sentiasa mengawasi sekelilingnya dan berfikir, adakah mereka ada berkaitan dengan kes Angela? Tidak lama kemudian, ada 2 perkara menyebabkan Sheila membuat keputusan untuk menyelesaikan kes Angela. Pertama, Sheila dapat inspirasi semasa melihat pemeriksaan DNA dalam kes Simpson pada tahun 1995.
Kedua, semasa Sheila membaca Bible, tiba-tiba dia ternampak ada bayang dekat katilnya. Bayang itu seperti Angela yang selalu melambai tangan dengan Sheila. Oleh itu, Sheila segera menyediakan bilik kosong khas untuk membuat siasatan kes Angela. Pada masa itu, identiti Sheila adalah kawan baik kepada Angela sahaja, maka ramai orang tidak ingin bekerjasama dengan Sheila. Dalam 4 tahun, Sheila telah menghubungi polis sebanyak 750 panggilan telefon untuk membuka semula siasatan kes Angela. Malangnya, polis sentiasa menggunakan pelbagai alasan untuk menolak permintaan Sheila. Akhirnya, Sheila tiada pilihan lain. Dia membuat keputusan mendapat lesen detektif swasta untuk menyelesaikan kes Angela. Motivasi Sheila ingin menolong Angela membalas dendam terlalu kukuh. Tidak lama kemudian, Sheila berjaya mendapat lesen detektif swasta. Dia segera menghubungi wartawan untuk menulis kes Angela di majalah. Mereka juga berusaha menyelesaikan kes setiap hari. Akhirnya, bukti-bukti Sheila telah berjaya mengambil kebenaran dari polis untuk membuka semula kes Angela. 2 tahun kemudian, keputusan DNA sepadan dengan seorang lelaki yang bernama Donald Best. Pada masa itu, Donald dihukum penjara Huntsville, Texas. Dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup kerana kes rogol. Menurut laporan polis, Donald telah mengetuk pintu rumah Angela pada malam itu. Dia mengatakan bahawa dia ingin meminjam tandas. Angela yang bersikap baik hati membenarkan dia masuk ke rumahnya. Lama-lama kemudian, Angela mendapati kelakuan Donald ada sedikit pelik. Dia segera menghubungi boyfriendnya untuk mendapatkan bantuan. Malangnya, dia tidak sempat melarikan diri dari tangan Donald. Pada tahun 2010, kes Angela telah memberi tamparan besar kepada Donald. Selepas perbicaraan di mahkamah, hakim menukarkan denda ke hukuman mati kepada Donald. Selepas Sheila mendengar kata-kata hakim di mahkamah, dia tidak dapat tahan air matanya. Dia terus menangis di mahkamah. Usaha dari Sheila tidak disia-siakan. Walaupun dia telah menggunakan selama 20 tahun lebih untuk menyelesaikan kes kawan baiknya. Walaupun kes ini telah diselesaikan, kawan baiknya masih tidak dapat kembali ke sampingnya. Tetapi Sheila akan menyimpan rindu kepada Angela di dalam hati selama-lamanya. Selepas menyelesaikan kes Angela, Sheila telah membuka agensi detektif swastanya. Dia berharap boleh membantu lebih ramai mangsa untuk mendapat keadilan. Menurut kes video ini dan video saya yang lain, motifnya sama tetapi caranya jauh beza sekali. Jika Anda menghadapi situasi yang agak sama seperti di video saya berharap Anda boleh merujuk cara-cara dari Sheila. Saya juga berharap Anda sentiasa berhati-hati dan jaga keselamatan semasa berhadapi orang yang tidak kenal. Terima kasih menonton video kali ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe, like dan share out video saya. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Moga berjumpa lagi di lain cerita. Kita jaga kita.